Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Darwisha Uzma bersama dua lagi rakan saya, Nurin Batrisya dan Nurdina Oni. Kami akan membentangkan tentang titian sirat. Maksud titian sirat ialah titian yang merentang antara mahsyar menuju ke syurga. Pernah dengarlah orang kata titian sirat ni ibarat sehelai rambut yang dibelah 7. Orang pertama yang melalui titian sirat ialah Nabi Muhammad SAW. Kemudian baginda akan berdiri di tepi sirat dan berdoa, Rabbi, selamatkanlah, selamatkanlah. Orang yang mengutukan Allah dan tidak bertaubat akan kekal ke dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Dalil ini bermaksud orang-orang yang kafir diiring ke neraka Jahannam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dalam kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar, ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku kepada orang-orang kafir. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah menciptakan sirat yang berada di atas neraka, iaitu jambatan yang terletak di tengah-tengah neraka Jahannam yang sangat licin dan dapat menggelincirkan. Jambatan ini mempunyai 7 kardu, iaitu pos, yang setiap kardu jaraknya perjalanan 3,000 tahun. 1,000 tahun di bukit yang tinggi, 1,000 tahun di dataran dan 1,000 tahun di lereng yang curam. Lebih kecil dan lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang dan lebih gelap daripada malam yang pekat. Kardu mempunyai 7 cabang dan setiap cabang bentuknya seperti panah yang tajam, di mana akan ditanyakan soalan. Terdapat banyak gambaran bagaimana orang melintas titian sirat. Yang pertama, melintas bagai cahaya kilat. Yang kedua, melintas bagai angin. Yang ketiga, melintas bagai kuda. Yang keempat, melintas bagai burung. Yang kelima, melintas dalam keadaan berlari. Dan yang keenam, melintas dalam keadaan berjalan. Yang ketujuh, berdiri dan duduk. Dan yang terakhir, mentarik muka dengan rantai. Kemudian, kat titian sirat ni ada banyak pos-pos jelas ni, macam checkpoint dia. Kena lepas setiap satu ni baru boleh masuk syurga. Pos pertama, iman. Yang kedua, solat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji dan umrah. Yang keenam, wuduk dan mandi wajib. Dan yang ketujuh, sikap terhadap orang tua. Beberapa amalan yang disarankan Rasulullah SAW. Yang pertama, melindungi seorang mukmin daripada orang munafik supaya mereka kekal berada di jalan yang benar. Yang kedua, bersedekah seikhlas hati sebagai amal kebaikan kita setiap hari. Oleh itu, kita memperoleh pahala yang lebih banyak. Yang ketiga, sentiasa di masjid melakukan ibadah dan sentiasa mendekatkan diri dengan Allah. Seterusnya, membantu orang yang memerlukan seperti anak yatim, fakir miskin dan juga orang-orang yang tua. Yang kelima, saling memaafkan antara satu sama lain. Sebagai manusia yang tidak sempurna, siapalah kita untuk menghukum seseorang. Kita perlu sentiasa memaafkan orang lain dan mengeratkan silaturahim kita sebagai umat Islam. Yang terakhir, memudahkan kesulitan orang lain.
Sekian, itu sahaja daripada kami. Segala yang baik datang daripada Allah dan segala yang buruk datang daripada diri kami sendiri. Sekian, terima kasih.